Tahun ini bersamaan 1442 Hijrah dilalui dengan penuh duka, pahit dan dugaan yang tak pernah tergambarkan oleh segenap manusia apabila wabak coronavirus atau COVID-19 yang baru muncul membawa kematian berjuta manusia. Namun, masyarakat kini boleh mengambil iktibar bagaimana Rasulullah SAW menangani wabak penyakit ketika zaman itu dan mengambil sikap dan pendekatan baginda dalam menjaga keharmonian sesama manusia. Untuk itu, ikuti laporan khas sempena sambutan Maulidur Rasul disediakan wartawan Nur Liana Zulkifli. Ujian penularan wabak penyakit adalah azab buat manusia. Namun begitu, memetik riwayat Al-Bukhari, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, daripada sudut Islam, sesuatu wabak penyakit boleh dianggap sebagai rahmat buat mereka yang menghadapinya dengan penuh muhasabah dan kesabaran. Sementara sabda Rasulullah SAW, jika terkena penyakit, Islam menyuruh umatnya untuk berubat. Bagi setiap penyakit ada ubatnya. Apabila betul ubatnya, maka sembuhlah dengan izin Allah. Hadis riwayat Muslim. Dalam situasi wabak COVID-19, memelihara nyawa atau hifzan nafs amat berkait rapat antara satu sama lain dan pemimpin dunia hari ini sepatutnya menggunakan kepribadian yang dimiliki Rasulullah dalam menangani musibah dan dugaan yang sedang dihadapi ketika ini. Namun, pendekatan yang diambil pada era baharu ini menuntut pemimpin untuk lebih memahami dan mendengar suara rakyat yang gelisah dalam menangani wabak COVID-19. Lagu ini sebenarnya adalah mesej kepada semua pemimpin bahawa sebenarnya apa yang ada selama hari ini tidak selamat, perlu disemak kembali. Pasal selama ni mungkin status quo, kita dah selesa dengan apa yang ada, menyebabkan kita terlepas pandang menjaga kebajikan orang bawah. Dan memang di dalam Al-Quran pun satu, bila kepimpinan ini tidak diberi perhatian, maksudnya amanah ini tidak diberi perhatian, ia akan merosakkan tamadun dan akan mengundang kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Malaysia pada akhir September kembali cemas apabila jumlah kes positif COVID-19 meningkat melebihi angka berbanding pada awal penularannya. Dengan statistik kematian semakin meningkat dan pesakit bertambah akibat COVID-19, semua pihak sepatutnya memahami prinsip memelihara nyawa itu penting dan menjadi tanggungjawab kerajaan mengelakkan penularan wabak berbahaya ini kepada rakyat selain menjaga ketenteraman dan keamanan agar semua pihak tidak panik. Jika satu kaum ataupun pemimpin mereka tidak lagi memerintah dengan adil, ini tidak ada pemerintah yang adil dan dengan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan mereka adalah lebih menuruti hawa nafsu mereka, maka Allah Ta'ala menjadikan kaum tersebut saling bergaduh, saling bertengkar, saling berperang, saling bermusuhan, saling menyerang, dan mereka ini akan terus dibinasakan, bukan kerana serangan daripada musuh luar, tetapi kerana mereka berperang sesama saudara sendiri. Inilah. Bagaimanapun ketika ini segala usaha yang dijalankan memerlukan kerjasama semua untuk kita memenangi semula peperangan pandemik ini. Ini bukan masa untuk saling menunding jari, tetapi inilah masanya untuk sama-sama bermuhasabah dan menyedari hakikat bahawa segala musibah yang diturunkan oleh Allah adalah peringatan kepada setiap makhluknya tentang dosa yang dilakukan. Saya harap dengan tindakan kesihatan awam kita, itu satu-satulah kaedah yang telah berjaya untuk melandaikan lengkuk pertama. Dan kita sekarang ni telah memasuki gelombang ketiga dan atas kita lah untuk kita mengawal jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Pemimpin masa kini seharusnya meneladani kepimpinan Rasulullah SAW. Apalah gunanya kuasa sekiranya agama dan maruah negara tergadai hanya menginginkan keempukan kerusi kekuasaan sesebuah negara. Inilah masanya rakyat dan juga pemimpin bersatu padu untuk mendepani cabaran COVID-19.
Salam Maulidur Rasul 1442 Hijrah. Nurliana Zulkifli bernama TV.